أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang mana dengan izinnya dan juga rahmahnya dapat kita bertemu pada malam ini untuk kita teruskan lagi kelas kita Asas Tajwid Al-Quran. InsyaAllah kita akan terus bermudzakarah dan juga membincangkan dan mengulang kaji bersama hukum-hukum ataupun kaedah-kaedah mempelajari ilmu tajwid, dan sekaligus dalam masa yang sama insya-Allah juga kita mempelajari membaca Al-Quran dengan tajwid lah, dapat kita memperbetulkan bacaan Al-Quran kita. Setiap kita Muslim dan Muslimah, qari dan qariah, kita mempunyai Quran kita dan gaya tersendiri. Setiap antara kita masing-masing mempunyai gaya membaca Al-Quran sendiri. Sebab itu saya gunakan istilah Qurani. Qurani, tajwid Qurani, tahsin Qurani, tadarus Qurani. Ni saya panjangkan dua harakat itu Quran aku. Quran, Quran saya. Maksudnya kalau tadarus Quran saya, tahsin Quran saya, memperelokkan tahsin kan, dan tajwid Quran saya. Masing-masing ada Quran, Quran yang sama, cuma berbeza dari segi penguasaan masing-masing. Dan juga kemahiran masing-masing membaca Al-Quran. Dan kepandaian masing-masing, kemahiran itu dia tak akan berkembang lebih maju selagi mana kita tak usaha dan tak bergerak untuk memajukan Quran, Qurani tadi, Quran aku tadi, Quran masing-masing tadi, kan? Dia tak akan bergerak lebih maju ataupun bertambah baik selagi mana kita tak ada usaha sendiri. Ini poin sangat-sangat penting ni. Sebab itu mungkin saya sendiri boleh perasan bertahun-tahun rasa macam begitu sahaja. Mungkin tuan-tuan ada juga perasaan yang sama. Mungkin dalam tempoh yang lama rasa macam Quran diri saya ni, Quran saya ni yang saya baca ni, macam tak ada perubahan. Macam begitu saja. Dia tak naik lebih baik. Kita tak terasa lebih seronok baca dan tak terasa lebih power dan lebih kemas dan lebih sempurna, lebih fasih, lebih tajwid dan lebih orang kata seronok didengari. Kadang-kadang kita sendiri pun nak kena bagi sokongan dan bagi semangat kepada diri sendiri juga. Tapi kalau bacaan kita memang tak seronok, kita sendiri nak sokong diri kita pun tak boleh. Boleh nampak tak tu? Kita sendiri nak bagi markah penuh kepada diri kita sendiri tak boleh, tak ada jalan, tak ada can. Dan kita sendiri rasa macam memang ada kurang. Kita sendiri menilai pun kita dah rasa kita memang ada kekurangan. Apatah lagi kalau orang lain yang mendengar, apatah lagi kalaulah orang yang mendengar itu pakar ahli tajwid, pakar Al-Quran, sangat-sangat mereka sakit telinga sebenarnya. Sebab itu memang betul. Siapa yang tahu hukum tajwid, bila mendengar seseorang itu baca salah, kita rasa tak selesa tau. Kita rasa macam nak tegur je, masa nak tegur je. Tapi yalah kita pun tahu budi bahasa kan. Bukan semua kita belasah kita nak tegur orang belaka, tidak. Kan? Hatta kadang-kadang kalau kita jadi makmum di mana masjid kita singgah, kita tak kenal imam itu, kalau badan bacaan dia ada longgar sedikit, kita sendiri rasa macam nak menyuara dan nak tegur macam dalam kelas-kelas gitu. Itu itu sebenarnya itu hakikatnya, sebenarnya itu sifat itu sifat yang bagus, yang baik sebenarnya.
kita maknanya kita cemburu dan juga kita tak boleh duduk diam kalau ada kekurangan berlaku di depan mata kita ataupun didengari oleh telinga kita. Begitu juga bacaan kita. Begitu juga bacaan kita. Kalau kita sendiri rasa macam tak boleh bagi markah penuh, macam mana orang yang mendengar? Jadi bertolak daripada situlah Quran ni, Quran aku, Quran saya daripada kecil sampai saat sekarang saya duk jaga Quran saya duk memperbaiki, saya duk bela, saya duk al-muhafazah, maknanya kita jaga sebaik-baik mungkinnya. Kalaulah kita tak ada usaha dan tak ada buat sesuatu untuk memajukannya, maka tunggulah setahun, 2 tahun, 10 tahun, panjang usia kita sehingga akhir hayat kita, itulah kita punya kualiti dan juga mutu bacaan. Tapi Alhamdulillah, Masya Allah, dalam Quran, dalam kelas tajwid kita, Masya Allah, Alhamdulillah ada antara yang istiqamah, yang bersungguh-sungguh. Kita dah dalam rakaman 70, berapa ya? 79. Minggu ke-79. Kelas yang ke-79. Bayangkan 79 minggu dah kita bersama. Dari awal kita buat kelas tajwid online ini sampai sekarang. Masya Allah masih ada yang istiqamah dari awal sampai sekarang. Dan ada yang separuh jalan dah join dan ada yang baru-baru join. Tapi nak saya nyatakan di sini tetap kita lapangkan masa sebentar, sekitar sejam lebih lah setiap hari Rabu malam untuk mencari sesuatu menambah dalam Qurani, menambah baik dalam Qurani masing-masing. Malam ni kita bincang istilah Qurani. Kepada yang baru masuk, menarik istilah Qurani tu. Jadi siapa yang terlepas saya ulang sekejap. Nanti kalau ramai lagi terlepas boleh tengok dalam rakaman kita lah. Saya dah rakam dalam YouTube, nanti boleh tengok balik. Istilah Qurani tu penting. Tuan-tuan, perempuan dan semua qari-qariah, ambil perhatian poin Qurani malam ini supaya kita ada hasrat dan juga ada rancangan. Rancangan masing-masing macam mana nak tambah baik Quran ni. Selain daripada mempelajari ilmu tajwid, masih banyak lagi cara-cara yang lain. Yang penting, kita tak boleh duduk diam. Maksud tak boleh duduk diam, Alhamdulillah saya faham ramai antara kita yang Masya Allah hari-hari tadarus. Hari-hari baca Quran. Sama ada pergi masjid ataupun tidak, join group ataupun tidak, hari-hari istiqamah baca Quran. Tak bermakna setiap orang itu hari-hari baca Quran, dia akan bertambah lancar, bertambah lancar, bertambah baik dengan secara tersendiri. Dengan secara hari-hari dia baca Quran. Kan? Dengan secara hari-hari dia masuk tadarus, masuk kelas, kalau kelas itu tak dibincangkan, tak dibantu dengan menjelaskan hukum-hukum dan menjelaskan cara bacaan yang lebih sempurna, tak bermakna dengan secara hari-hari dia masuk kelas dan juga dia hari-hari dia baca Al-Quran sendiri, sama ada berjamaah ataupun sendiri, tak bermakna dengan hari-hari itu Qurani itu, Quran masing-masing itu dia akan bertambah baiknya, bertambah fasihnya, bertambah apa? Bertambah sempurnanya dari hukum-hukum tajwid. Tidak. Jadi malam ni agak tegas sikit. Setiap kita kalau nakkan kepada bacaan kita bertambah maju ke depan, bertambah baik dari segi hukum hakam cara bacaan kita, maka memang kita nak kena usaha dan nak kena tambah usaha. Maksudnya setiap kali dikongsikan cara-cara untuk memperbaiki bacaan masing-masing, maka kita antara orang yang awal usaha betul-betul sungguh-sungguh dalam bacaan kita. Ala sabilil misal lah, maknanya sebagai contoh, kalau katakan setiap kelas tahsin muslimin dan muslimat yang ikut saya akan komen di hujung kelas, saya akan kata huruf ra kena tebal yang bahagian atas bahagian depan. Huruf qaf kena tebal sebab hurufnya isti'la. Huruf sad kena tebal. Huruf ha kena pedas. Kan ini antara yang selalu kita ulang-ulang. Dan huruf qalqalah kena qalqalah betul-betul. Jadi semua itu perhatian itu dan juga
peringatan untuk semua itu setiap kali kita ulang, maka kita nak kena betul-betul setiap kali kita baca kita cari perkara-perkara itu ataupun tempat-tempat yang kita sentuh itu. Kalau tidak, kalau tidak sampai sekarang masih lagi orang yang sama, kesalahan yang sama, kekurangan yang sama berulang berkali-kali kadang-kadang tanpa disedari. Yang maknanya kita insya-Allah kalau kita usaha sedikit dan kita maknanya bersungguh dari segi kita buat persiapan dan merancang, insya-Allah cepatnya kita akan dapat perubahan dalam bacaan kita. Dan masya-Allah antara kita masya-Allah saya nampak sangatlah bila dia usaha, bila dia bersungguh manjada wajada. Dia usaha banyak, cepat nampak kemajuan. Bila dia usaha perlahan-perlahan, slow tapi nampak juga. Tapi yang datang hanya baca sahaja, dengar sahaja, memang lambat. Memang lambat. Jadi Alhamdulillah itu yang saya nak sampaikan. Bab istilah Qur'ani ni, Quran kita masing-masing. Allah Subhanahu Wa Taala beri dah peluang, berikan kepada kita peluang untuk kita masing-masing menjaga Quran kita, gaya kita membaca, ada dari segi bacaan kita, dari segi suara, dari segi lagu, dari segi tajwid, dari segi fasih Arab ke ataupun tak Arab. Allah Subhanahu Wa Taala beri dah peluang masing-masing. Jagalah Quran yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan dan usahalah sebaik mungkin dan hasilnya masing-masing. Ada yang terbaik, ada yang baik, ada yang masih baik, ada yang Alhamdulillah kurang baik tapi masih baik lagi, boleh lagi perbaiki. Jadi tetap kita dalam jalan, dalam tempoh ataupun dalam usaha untuk menuju ke arah lebih baik dan lebih cemerlang insya-Allah. Okey, Alhamdulillah. Ini sebagai mukadimah yang panjang pada malam ini sementara tunggu yang ramai masuk. Okey, jadi bersedialah untuk kita masuk tajuk kita pada malam ini. Okey, last kali kalau kita ingat minggu lepas kita dah habis hukum-hukum mad dan kita habis waqaf dan ibtida ya. Waqaf ibtida minggu lepas. Minggu lepas last tajuk kita waqaf dan ibtida. Waqaf dan ibtida ini antara tajuk yang menarik sangat-sangat yang perlu kita ambil perhatian lebih. Cara kita nak berhenti dan cara kita nak mulakan balik. Alhamdulillah, minggu lepas kita dah bahaskan. Siapa yang tak sempat join minggu lepas boleh tengok dalam YouTube kita ya. Dalam grup kita selalu share link setiap pagi Khamis. Okey, malam ni bila dah habis semua bahagian pertama, kita masuk bahagian yang kedua. Bahagian yang kedua dalam susun tajuk-tajuk tajwid kita iaitulah makharijul huruf. Makharijul huruf. Okey, kalau semua yang datang ini kalau sebutnya makharijul huruf masing-masing ingat dan masing-masing kenal bab makharijul huruf ni antara bab yang tak berapa gemar sangatlah. Tak berapa nak seronok sangatlah. Kan makharijul huruf ni memang antara tajuk dalam tajwid yang susah, yang pening sikitlah ataupun susah nak faham dan susah kita nak baca dan kita tak nampak dia punya hasilnya. Kalau kita belajar dengung, atau kita nampak dengar dengung macam mana. Tak dengung, kita tahu macam mana tak bunyinya dengung. Kalau kita belajar mat, kita tahu macam mana nak panjangkan. Kalau belajar qalqalah, kita tahu macam mana nak lantunkan, kan? Tapi makharijul huruf ni, kita belajar makharijul huruf, kita tahu tempat keluarnya huruf ni, tapi hasilnya nak tunjuk betul-betul tu susah. Tak nampak hasil daripada kita usaha dan belajar dengan susah payah ni. Tapi kita kena ingat makharijul huruf sebenarnya adalah segala-galanya dalam bab tajwid. Kalau kita tengok dalam pengertian tajwid, mana-mana kitab tajwid, bila nak bagi pengertian ma makna tajwid, apakah makna tajwid? Makna tajwid dalam istilah bahasa at-tahsin, memperelokkan sesuatu. Tajwid dalam bahasa Arab, jawwada hassana, maknanya memperelokkan sesuatu. Tetapi dalam istilah tajwid, dalam ilmu tajwid, tajwid ni dalam ilmunya ikhraju kullu harfin min makhrajihi, mengeluarkan setiap huruf dari tempat keluarnya. Pengertian tajwid itu memulakan dengan makharijul huruf. Maknanya bila kita tahu nak keluarkan setiap huruf-huruf hijai ya, huruf-huruf Al-Quran ini di tempat keluarnya, maka segala hukum tajwid betul. Sebab bila kita tahu dengung,
kita tak tahu nak letaknya di mana dengung, maka salah juga dengung. Walaupun dah dengung iqlab, dah dengung gunnah idgham ma'al gunnah, dah dengung wajibul gunnah, tapi kita letaknya dengung itu bukan tempat keluarnya, maka salah juga. Contohnya huruf mat kan, huruf mat, hukum-hukum mat. Kalau kita tak jelas di mana tempat keluarnya huruf-huruf mat, bila salah letaknya, memang dia akan jadi salah juga. Walaupun kita dah tahu mak lazim tu 6 harakat, mak wajib 4, 5 harakat. Tapi bila makhraj huruf mat itu salah, maka salah juga. Kan? Sama juga qalqalah. Kita tahu huruf qalqalah ada 5. Bila jumpanya kita qalqalah kan. Tetapi kalaulah kita tak jelas di mana keluarnya huruf-huruf qalqalah, kita qalqalah lah macam mana sekalipun, tetap qalqalah kita ada kurang sempurna sebab tempat keluar itu tak sempurna, tak tepat dan tak betul-betul tempat keluar yang sejati. Begitulah hukum-hukum yang lain. Jadi kesimpulannya sebenarnya kita nak belajar ke tak belajar ke, kita seronok ke tak seronok ke dengan hukum hukum bab makharijul huruf ini, tetap kita kena tahu juga. Akhirnya kita kena tempuh juga, kita kena hadapi juga. Itu masalah. Jadi itulah insya-Allah lah, bersama-sama lah kita bersabar dan cuba kita faham hukum bab makharijul huruf ini, supaya setiap sebutan kita, bermulanya kita nak baca Al-Quran dengan isti'azah ke basmalah, terus kita letakkan setiap huruf di tempat keluar yang betul. Jadi insya-Allah dalam kelas ulangan kita, muzakarah kita ini ataupun murajaah kita ni, saya akan ringkas lah. Kita akan cari poin-poin yang penting-penting sahaja, yang mana selalu kita perlu memberi perhatian lebih. Tapi macam biasa, sebab kita masih lagi dalam kelas murajaah ulangan, jadi saya akan lebih banyak bersoalan lah, bertanya, bersoal jawab bersama kita semua. Kita ada pelajar-pelajar semuanya cemerlang, qari-qariah kita, insya-Allah. Jadi masing-masing lah kongsi ilmu sedikit sebanyak yang ada dalam dada kita masing-masing untuk kita dapat manfaat bersama, insya-Allah. Okey, sebelum kita masuk makharijul huruf, dalam kitab ni juga dia ada sentuh bab al-isti'adzah dan al-basmalah. Ingin saya nyatakan dan ulang semula menyentuh bab al-isti'adzah dan al-basmalah sebab kadang-kadang ada antara qari-qariah kita masih lagi membaca isti'adzah dan basmalah kita, dan basmalah tu di tempat yang tak sepatutnya. Al-isti'adzah, bila sebut al-isti'adzah maknanya a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bila sebut al-basmalah maknanya bismillahirrahmanirrahim. Okey, itu ringkasannya. Jadi dalam ilmu al-Quran, dalam ulumul Quran ada menyatakan, ulama-ulama dah menggariskan dah, bila hukum sunnahnya baca auzubillah tu secara jahar, secara kuat. Bila bismillah itu dibacakan secara jahar, secara kuat. Semua dah ada maklumat dalam kitab-kitab ulumul Quran. Dan termasuknya kitab-kitab tajwid lah. Kitab tajwid ini sebahagian daripada ulumul Quran. Okey, jadi kalau saya buat soalan, boleh siapa ambil bahagian menerangkan serba sedikitnya hukum-hukum berkenaan dengan al-isti'adzah dulu. Bila auzubillahi minasyaitanirrajim, al-isti'adzah itu bila kita nak boleh baca, kena baca, siapa ingat? Falyatafaddal mashkuran. Siapa? Silakan. Mula isti'adzah dulu. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Lafaz isti'adzah ini bila disunnahkan untuk kita baca, ataupun macam mana kita nak beribadah dengan membaca a'udzubillah? Bersedia ataupun belum? Tak ada? Ikut amalan kita sekarang. Jadi kalau insya-Allah kebetulan apa yang kita selalu buat betul, alhamdulillah teruskan, dan ilmu yang kita share di sini bermanfaat untuk semua. Tapi mungkin ada kurang tepatnya, ataupun ada lebih kurangnya, mana insya-Allah akan ditambah baik lagi, insya-Allah. Itu bagusnya bila kita bermuzakarah, ambil peluang sesiapa yang boleh bercerita lebih kurang. Kan dirinya akan tahu, oh
sejauh mana penguasaan ataupun selama ini berkenaan dengan hukum-hukum tertentu sedang diamalkan ataupun sedang cara kita memahaminya sempurna ataupun tidak, insya-Allah. Okey, Haji Samad dah unmute. Daripada apa yang saya tahu, um, kalau kita mengaji pada permulaan ayat, maksudnya muka surat yang setiap permukaan muka surat yang baru. Kita Hmm. kena baca auzubillahi minasyaitonirrajim. Setiap muka baru ke ataupun awal sahaja? Awal muka surat baru. Awal muka surat baca. Maknanya awal bacaan lah, awal baca, Awal permulaan bacaan. bacaan. Permulaan bacaan. Okey. Jadi yang itu disunatkan baca secara kuat lah. Itu auzubillah minasyaitanir baca secara nyaring, secara jahar. Hmm, hmm, Jadi yang berikutnya tak perlu kuat suara dan tak perlu sama kuat dengan bacaan ayat-ayat Al-Quran. Itu yang saya nak sampaikan sebenarnya. Okey. Saya sebenarnya nampaknya kita nak kena buat exam lah, nak kena buat satu kelas semua nak kena buat jawab ataupun kita buat ujian secara tulisan kot. Baru kita boleh tahu jawapan daripada semua peserta. Okey, yang saya nak sampaikan di sini bab isti'azah seperti mana disebutkan Haji Samad tadi, betul, itulah. Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Apabila hendak membaca Al-Quran seorang kamu, maka isti'azahlah. Mintalah perlindungan dari Allah Subhanahu Wa Taala dengan Allah Subhanahu Wa Taala dari syaitan-syaitan yang mengganggu, yang senantiasa mengganggu kita, maka kita minta perlindungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma ulama menjelaskan di sini al-qari'ul awal. Kalau dalam majlis membaca Al-Quran secara ramai-ramai, pembaca yang pertama sahaja disunnahkan. Bila dia membaca secara kuat, maka dah memadai untuk yang lain. Yang lain tak perlu kuatkan lagi. Tapi kalau dia rasa macam syaitan banyak lagi sebelah kiri kanannya, dia boleh baca tapi perlahanlah sedikit. Dia hmm. tak perlu kuat. Boleh baca lagi, qari yang kedua, yang ketiga, yang keempat, boleh baca, masih boleh baca. Tapi tak perlu dia kuat. Setiap qari nak baca, katakan kita ada 15 orang. Setiap qari nak baca, auzubillah kuat, auzubillah kuat, auzubillah kuat. Itu menyalahi sunnah. Sebab Al-Quran, selalu kita sebut Al-Quran ayatnya bersambung-sambung-sambungan. Dan bersepakat semua ulama mengatakan bahawasanya al-isti'adzah bukannya ayat dalam Al-Quran. Al-isti'adzah, a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Sepakat ulama berpendapat dan berbulat suaranya mengatakan a'udzubillahi minasyaitanir rajim bukannya satu ayat dalam Al-Quran Al-Karim. Dia tak sama dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kalau Bismillahirrahmanirrahim, ada sebahagian ulama mengatakan Bismillahirrahmanirrahim pada awal suratul Fatihah adalah salah satu ayat dalam Al-Quranul Karim. Dan dalam awal surah yang lain bukannya ayat dari Al-Quran Al-Karim. Okey, kalau kita tengok Quran pun sama juga. Surah Al-Fatihah yang tandanya Bismillah nombor 1. Bismillah nombor 1 dan Alhamdulillah nombor 2. Tapi kalau surah-surah yang lain, buka Quran masing-masing. Bismillah dah tak ada nombor. Nampak tak? Ambil masa buka Quran masing-masing. Kalau surah Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, ada nombor 1. Alhamdulillahirrabbilalamin, ada nombor 2. Tapi surah-surah lain, Bismillahirrahmanirrahim, tak ada nombor 1. Alif Lam Mim, baru nombor 1. Itu bezanya. Bismillah ada khilaf. Ada ulama mengatakan dalam bab Bismillah ini, awal surah Fatihah, salah satu ayat dari Al-Quran. Sebab itu, kalaulah dalam solat fardu tak baca Bismillah, maka tak sah solat seseorang itu. Cuma bezanya Bismillah itu dikuatkan ataupun diperlahankan, itu lain-lain mazhab lah. Itu lain cerita, lain bahasan pula. Tetapi tetap kena baca Bismillahirrahmanirrahim secara jahar ataupun sir. Adapun isti'adzah, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, tidak termasuk dalam ayat-ayat Al-Quran Al-Karim.
Jadi kalau kita buat yang kita baca setiap qari, setiap kali dia nak baca dia akan kuatkan auzubillahi minasyaitonirrajim, maka seolah-olah dia mengganggu susunan ayat itu. Seolah-olah dia memasukkan sesuatu yang bukan dari Al-Quran di tengah-tengah Al-Quran. Ini lebih nyatanya macam inilah. Bila qari yang pertama baca Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Qari yang kedua sambung A'udzubillahi minasyaitonirrajim, lam yalid wa lam yulad. Qari yang ketiga sambung A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi surah Al-Ikhlas ni, surah Qul Huwallah dah berapa ayat dah? Dah tambah-tambah A'udzubillah di situ. Seolah-olah begitu. Bila kita baca, suara kita nyaring ataupun jahar sama kuat dengan ayat-ayat yang lain. Jadi ini saya panjangkan sedikit penerangan ini sebab bila kita lupa baca A'udzubillah, kita ingatlah bahasan ini bahawasanya A'udzubillah hanya qari yang pertama sahaja yang boleh baca dan insya-Allah sunnahnya dapat pahala sunnahnya, dan qari-qari yang lain kalau nak baca juga perlahankan A'udzubillah minasyaitonirrajim, maka kuatkan bacaan. Itu cara kita nak baca al-isti'adzah. Okey, jadi itu mautin, salah satu tempat disunnahkan kita membaca isti'adzah auzubillah secara kuat. Dan bila kita baca seorang-seorang pun boleh kita baca secara kuat. Kan? Di rumah kita nak baca, kita baca auzubillah kuat dan kita baca Al-Quran. Ma tayassara minal Quran sampai kita habis. Uh, itu waktu kita nak baca apa tu disunatkan kita baca kuat. Adapun di dalam solat auzubillah tak dijaharkan. Tak dijaharkan. Habis. Berkenaan dengan al-basmalah, bismillahirrahmanirrahim, kita ringkas sikit. Al-basmalah bismillahirrahmanirrahim, cara kita nak baca, sunnah yang kita nak baca, wa basmalah bainas surataini bisunnatin. Sebagai contoh dan bukti dalam bait syair yang disusun oleh Asy-Syatibiyah dalam nak menyusunkan bait-bait berkenaan dengan cara qiraat tadi, dia mengatakan di situ, dia menerangkan bahawasanya setiap permulaan surah itu adalah sunnah kita membaca ayat Al-Quran dan kita mulakan dengan bismillahirrahmanirrahim. Setiap permulaan surah, setiap awal surah. Kecuali surah Taubah. Kecuali surah Taubah yang tidak disunnahkan. Yang tu kita baca, kita tak baca bismillah pun. Yang surah Taubah. Yang selain daripada itu, semuanya sunnah. Awal surah disunnahkan kita membaca bismillahirrahmanirrahim. Bila nak baca kuat, bila nak baca perlahan, tengok keadaan lah. Kalau kita baca dalam solat, waktu solat sir, kita baca perlahan. Waktu solat jahar, kita baca kuat. Jadi kalau kita baca dalam kumpulan, setiap permulaan surah, bila kita mulakan surah itu, walaupun kita qari yang kedua, ketiga, kita masih boleh baca secara kuat sebab awal surah itu sunnah membaca bismillahirrahmanirrahim. Tapi pertengahan surah tiada, kecuali dalam surah An-Naml. Surah An-Naml, innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim, memang dah disebut dalam ayat itu. Boleh baca, kena baca lah kan. Itu memang dah termasuk dalam ayat. Tapi kalau saja-saja kita nak mula, jadi dia akan jadi macam tadi juga. Qul huwallahu ahad. Qari yang kedua, bismillahirrahmanirrahim, Allahus samad. Qari yang ketiga, bismillahirrahmanirrahim, lam yalid wa lam yulad. Bila saya buat contoh di begini, baru kita nampak, oh bila kita baca bismillah setiap kali, kita akan nampak macam bukan tempat dia. Kan? Antara qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad ada hubungan rapat. Bila kita selikan dengan bismillah, dia tak berapa tersusun di situ. Kita dah menyalahi susunan yang asal Al-Quran Al-Karim. Jadi setiap permulaan surah sahaja yang kita baca bismillah secara kuat. Siapa nak baca, perlahanlah. Tapi bagi saya, kalau pertengahan surah, saya tak baca. Kalau nak baca juga, baca auzubillah je. Bismillah tak perlu lagi baca sebab bismillah memang tempatnya di awal surah. Okey. Jadi kalau ada soalan macam mana kalau dia baca juga, wallahu taala alam, orang yang baca silakan. Kita tak boleh kata apalah. Dia memilih membaca
sebab mungkin dia ada uh, ataupun dia ada apa tu, dia ada alasan tersendiri lah. Dia ada alasan tersendiri. Apapun alasan, kita pilihlah yang terbaik. Yang saya pilihnya pertengahan surah tak dibaca bismillah, hanya awal surah kita baca bismillah. InsyaAllah. Okey, ada apa-apa berkenaan dengan isti'adah dan basmalah? Semua okey? Ya Ustaz, Ustaz berkenaan di pertengahan surah, katakan kita baca pertengahan surah, kemudian ada sedikit perbincangan. Hmm. Bukan perbincangan dari segi aku, ada perbincangan lain. Umpama kata ada berita ke apa orang, adakah kita perlu baca balik Auzubillah atau tidak? Bagus, Masya Allah. Itu ada dibahaskan juga apabila di apa tu dicampur di tengah-tengah bacaan itu dengan kalam ajam, kan diistilahkan kalam ajam. Kalam ajam ini perbincangan ataupun selingan itu selain daripada bahasan Al-Quran, bukannya nak menyatakan hukum tajwid, bukan nak menyatakan tafsir Al-Quran, ayat-ayat yang dibaca, bukannya ada soalan-soalan yang ada kait dengan Al-Quran. Maknanya kalam ajam, kalam yang luar dari yang tersebut tadi, maka dibaca semula dengan isti'adah. Oh, Dia akan kembali kepada asal, seolah-olah kita dah habis di situ, kita dah masuk benda yang luar, kita dah bincang hal-hal luar, seolah-olah Al-Quran dah tamat yang tadi. Jadi bila nak sambung baca balik, dia masuk dalam ayat fa idza qara'tal Quran, apabila hendak kita membaca Al-Quran balik, fasta'iz billahi minasyaitanir rajim, maka isti'azah lah, bacalah auzubillah balik. Itulah dalam makna lebih kurang lah. Jadi kalau kita dah bincang hal-hal lain, bila nak baca balik, patah baca balik, kita mulakan dengan auzubillah balik insya-Allah. Okay, terima kasih Haji Samad. Uh, Ustaz, ini lagi satu pertanyaan. Ini Hmm. lafaz istiazah ada lagi satu kan Ustaz? Yang a'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim. Itu Ya. bila kita boleh pakai tu Ustaz? Kedua-duanya boleh baca. Boleh. Kedua-duanya boleh baca. Ada riwayat auzubillahi minasyaitanir rajim, ada riwayat auzubillahi samii'il alim minasyaitanir rajim, ada tambahan. Itu tambahan dari segi lafaz. Tapi yang masyhurnya yang auzubillahi minasyaitanir rajim lah, yang pendek. Jadi kedua-duanya boleh baca insya-Allah. Ustaz, boleh tanya sikit Ustaz? Okey, silakan. Okey, katakan pembaca keempat, kelima, seterusnya, dia tak perlu baca bismillah dalam perlahan dia, tak perlu membaca auzubillah, baca bismillahirrahmanirrahim secara sahaja, betul? Okey, dia kalau nak baca dia tak jadi salah, cuma bukan tempatnya. Tempat bismillah pada awal surah, bukan pada awal bacaan. Jadi kalau kita tak kejap, mungkin saya faham, kalau kita tanya kenapa pembaca yang keempat, yang kelima nak baca bila dia nak mula, dah tentunya permulaan itu bukan awal surah, di tengah-tengah surah kan. Jadi kalau kita tanya dia kenapa perlu baca bismillah, sebab dia kata dia baru baca. Kan? Ya. Bila alasannya dia kata dia baru baca, alasan itu tak membantu dia sebenarnya. Sebab permulaan membaca Al-Quran bukan disunatkan bismillah. Permulaan membaca Al-Quran disunatkan isti'azah, auzubillah. Dan bila kita baca awal surah, barulah sunnahnya kita baca bismillah. Tapi kalau permulaan kita pada pertengahan surah, dia tak adanya bismillah. Tapi adakah salah? Tidak salah. Cuma bukan tempatnya. Tempat bismillah pada awal setiap surah Al-Quran kecuali surah Taubah. Jadi saya cadangkan, saya mencadangkan, kalaulah kita diberi pilihan, bila kita nak membaca qari yang kedua, ketiga, yang seterusnya, bila kita diberi pilihan antara nak baca auzubillah sir ke bismillah sir, saya cadangkan baca auzubillah sir. Perlahan dan terus baca. Jadi kalau semua qari nak baca auzubillah dan bismillah secara sir, maka dia ambil masa kan. Ambil masa dan mungkinlah seseorang itu auzubillah dia panjang, bismillah dia panjang kan. Jadi kita ambil yang tartibnya Al-Quran, sekiranya kalau kita nak tadarus, hendaklah dia kena berterusan, tak boleh dipisahkan, digapkan dalam tempoh yang lama insya-Allah. Okey, terima kasih Ustaz. Insya-Allah. Okey, alhamdulillah. Panjang malam ni berkenaan dengan al-isti'adah dan al-basmalah. Kesimpulannya mudah-mudahanlah dengan al-isti'adah, al-basmalah, permulaan setiap kita membaca Al-Quran, bila kita tahu tartibnya, maka kita seronok
kita tahu tertibnya dan kita letakkan isti'adzah di tempatnya, bismillah di tempatnya, insya-Allah amalan itu pun ada barakahnya. Sebab apa sahaja sunnah Nabi yang kita tatbikkan, yang kita cuba praktikkan, itu yang terbaik. Sebenarnya ada satu hadis, tapi hadis ini tak sahih, hadis ini dhaif. Kullu amrin dhi balin la yubda'u bi bismillah fahuwa abtar. Mungkin nanti kalau seorang itu menggunakan hadis ini sebagai hujah, dia kata setiap perkara yang ada manfaatnya yang tidak dimulakan dengan bismillah maka tiada barakah. Itu hadis. Tapi hadis itu hadis yang tak sahih. Boleh tak sandarkan amalan kita pada hadis yang tidak sahih? Itu masalahnya. Kalau hadis itu terlampau dhaif, kita tak nak lah kan. Sebab hadis-hadis ni kita nak sandarkan kepada Nabi SAW. Risau kita kalau itu yang kita sandarkan tak sampai kepada Nabi, maka sia-sia dan ataupun kita takut termasuk dalam orang yang mengadakan perkara yang tiada. Jadi biar kita ambil yang lebih jelas. Lebih jelas secara bukti yang di depan kita, yang seperti mana yang saya minta tuan-tuan buka Quran tadi. Setiap awal surah sahaja yang dituliskan Bismillahirrahmanirrahim, itu paling jelasnya Bismillah itu awal surah. Okey, saya ada lagi satu bukti yang boleh menguatkan pilihan ini. Pilihan ini iaitulah Bismillah ini tak perlu dibaca di pertengahan Quran. Iaitulah aujuhul basmalah, wajah-wajah yang kita belajar, insya-Allah semua kita ingat, wajah-wajah antara bismillah dengan akhir surah. Ingat tak? Antara akhir surah dan bismillah dan awal surah yang berikutnya. Ada berapa? Ada 4 kan? Satu yang tak boleh. Yang tak boleh ni menyokong kita bahawasanya bismillah itu di awal surah. Okey, contohnya kita nak wasal antara wajah yang dibolehkan. Contohnya kita nak wasal antara akhir surah dengan bismillah dengan awal surah yang berikutnya. Contohnya kita baca 3 qul. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Ini wajah yang pertama yang memang boleh kita wakaf semua. Kita wakaf semua. Dan wajah yang kedua kita wasal semua. Walam yakul lahu kufuwan ahadun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Wajah yang kedua ni boleh kita wasal ketiga-tiga. Wajah yang ketiga yang boleh kita berhenti yang pertama, kita wasal yang kedua dengan yang ketiga. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Ini wajah yang ketiga yang boleh. Wajah yang keempat yang tak boleh, iaitulah kita wasal yang pertama dengan yang kedua dan kita mulakan dengan yang ketiga. Contohnya yang ni yang tak boleh ni. Qul walam yakul lahu kufuwan ahadun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Yang keempat ni tak boleh. Kenapa tak boleh? Sebab dia dah berhenti kan Ustaz mengaji tu kan? Sebab dia dah berhenti. Tapi yang tadi berhenti juga. Lepas bismillah tu kan tadi tak ada sambungan ayat yang kedua Ustaz baca tadi kan? Kalau sebab berhenti, wajah yang ketiga berhenti, walam yakul lahu kufuwan ahad, berhenti, bismillahirrahmanirrahim, qul a'udzu birabbil falaq, sambung. Jadi kalau sebabnya berhenti, yang wajah ketiga pun berhenti, tapi wajah yang keempat ni tak boleh. Tak boleh, kenapa? Ada sebabnya. Dia jadi dalam satu surah Ustaz. Permulaan surah kan Ustaz kena bismillah kan? Ayat yang ke last tu Ustaz baca. Belum kemas lagi. Kalau Haji Bashir tadi macam mana kata? Itu jadi kalau bila kita baca kita akhir dengan itu huruf bismillahirrahmanirrahim jadi akhir ayat. Ini wajah ataupun sebab yang lebih jelas. Bila wajah yang keempat yang tak boleh macam Hajar Baya sebut tadi pun lebih kurang. Cuma kita kena jelaskan macam ni. Tak bolehnya wajah yang keempat iaitu al-waslul awwalu bitsani ma'al waqfi alaih thumma
waslul ats-tsalits. Waslul awal bil-tsani, maknanya kita berhenti, kita wasal yang pertama dengan yang kedua. Walam yakul lahu kufuwan ahadun bismillahirrahmanirrahim. Kita berhenti di sini. Kenapa tak boleh di sini? Li'alla yatawahhamu as-sami' anna al-basmalata fi akhir surah wal haqqu fi bidayati surah. Ini cakap Arab pula. Ini memang dah ada sebut dalam buku bahawa sebab ini tak boleh, wajah ini tak boleh sebab supaya supaya kita tidak mengelirukan pendengar ataupun sesiapa yang mendengar bahawasanya bismillah itu di penghujung ayat. Sedangkan bismillah itu tempatnya di awal surah. Jadi kalau kita berhenti pada wajah yang keempat ni, pada yang bismillah ni, seolah-olah kita berhenti bismillah itu di penghujung ayat, penghujung surah. Itu yang tak boleh. Itu yang saya kata, sebab inilah wajah yang tak boleh ni, wajah yang keempat tak boleh ini membantu kita bahawasanya bismillah ini hanya di awal surah yang boleh kita baca, ataupun sunnahnya yang terang-terangnya tempat untuk dibaca bismillahirrahmanirrahim. Atau Ustaz, ditakuti orang keliru qul huwallah habis dengan basmalah. Ya, betul. Qul huwallah ataupun bismillah itu di akhir surah. Tak kira lah qul huwallah, ataupun kalau kita wasal dengan surah-surah yang lain, dia akan diakhiri dengan bismillah. Sedangkan bismillah bukan itu tempatnya, bismillah tempatnya di awal surah. Jadi di sini qul huwallah, di surah-surah lain pun tak boleh kita nak sambung begitu. Wajah yang keempat tak boleh kita pilih dan kita baca. Okay, Alhamdulillah. InsyaAllah jelas Bismillahirrahmanirrahim. Kita mula untuk makharijul huruf malam ini. Okey, makharijul huruf. Perbincangan kita untuk malam ini, makharijul huruf, kita ambil secara umum, secara keseluruhan dahulu, secara kasar-kasar dulu, supaya kita tahu apa manfaatnya dan apa faedahnya. Okey, kalau kita tengok mana-mana kitab, kebanyakan kitab-kitab yang besar, kitab-kitab yang dah mendalami untuk kita belajar balik, kita sebagai seorang yang dah mahir, dah kenal semua hukum-hukum tajwid, cuma kita nak patah balik, nak belajar semula, nak perkemaskan, nak mendalam lagi. Bila kita buka kitab-kitab yang besar, dia akan mulakan dengan makharijul huruf. Kitab-kitab besar tajwid ni, dia akan mulakan dengan bab makharijul huruf, bukannya hukum 5, bukannya hukum dengung-dengung dulu. Dia mulakan dengan makharijul huruf, dia mulakan dengan sifatul huruf, baru dia pergi kepada ahkam nun sakinah wa tanwin. Tetapi kita nak mula dengan cara ni, kita mungkin tak bersedia. Sebab bila orang yang baru nak kenal tajwid, terus kena dengan makharijul huruf, dengar makharijul huruf, saya rasa pening, lepas tu dah tak nak dengar lagi dah tajwid. Susah sangat. Sebab itu kita mula dengan dengung dulu, kita kenal-kenal huruf dulu kan. Itu yang seronok bila dah kenal-kenal hukum, dah banyak boleh sebut nama-nama hukum, last-last baru kita ambil yang berat ataupun yang kasar ni. Okey, sebelum kita bahaskan makharijul huruf, huruf-huruf yang dimaksudkan dalam tajuk ini iaitulah huruf-huruf al-Arabiyah ataupun huruf al-Quran. Huruf-huruf al-Arabiyah ataupun huruf al-Hijaiyah. Huruf hijaiyah dalam bahasa Arab, dalam lughah Arabiyah dinamakan huruf tahajji. Boleh kita ejakan a, i, u, ba, bi, bu, ta, ti, tu. Itu huruful hijaiyah. Huruful hijaiyah boleh kita ejakan baris atas, bagi bawah, bagi depan, fathatain, kasratain, dhammatain, sukun. Itu maksud huruf hijaiyah. Kan? Boleh kita ejakan dengan huruf dan baris-barisnya. Dalam Al-Quran, huruf-hurufnya ada berapa? Huruful hijaiyah al-mu'tabarah, yang kira mu'tabar untuk kita bahaskan dalam huruf tajwid ataupun dalam huruf-huruf Al-Quran, ada berapa semua? Siapa tahu, siapa ingat? Tak kira lah ada berapa semua. Kalau ABC ada berapa? A, B, C, D, E, F, G. ABC tahu tak? Kira 28. 28. Okey, qaulan wahida, satu pendapat sebulat suara ke 28? Tapi ada ulama juga letak 29 Ustaz. Ini kita pun kenapa ada 29? Pasal huruf yang alif dia masukkan huruf alif sekali dalam salah satu daripada huruf hijaiyah. Alif macam mana?
Huruf alif tu kalau macam 29 yang Ah, alif tu tak ada digantikan dengan hamzah. Tapi yang kalau yang 29 tu yang dia alif dengan sendirinya. Tapi ni habis ni apa bezanya alif dengan hamzah kalau yang 29? yang satunya kalau alif ni kalau dalam yang 29 tu alif sebetulnya dalam itu adalah satu daripada hukum mat lah. Tapi saya ada baca dari 29 dengan 28. Ah, kenapa kalau katakan yang 29 tu alif itu termasuk huruf mad, dan hamzah itu huruf hamzah sendirilah. Tapi waw dengan ya kenapa tak ditambahkan? Waw pun huruf mad juga, ya huruf mad juga. Itulah itu yang saya belum belajar juga. Okey, baguslah tu. Sekurangnya dah tahu separuh kan. Okey, kita dah ada dua pendapat. Satunya ada 28 huruf, alif, ba, ta, tha, jim, ha sampai ya kan. Lam alif, hamzah, ya, wassalam kan. Wassalam, wassalam bukan huruf Okey, lam alif tak dikira, lam alif tak dikira. Semua lam tu lam dia panggil lam alif lam murakkab. Lam dan alif tu disamakan. Okey, lam alif tu dikira satu huruf dengan lam lah. Okey, ada tak pendapat lain selain daripada 28, 29? Ada tak lagi? Hmm. Ada satu pendapat lagi iaitu 31 huruf. Tambah. Ada lagi pendapat bila sebut huruf hijaiyah dikirakan 31 huruf. 31 huruf. Ini tu paling banyak lah. Jadi tak ada lebih pada tu dan tak ada kurang pada tu, insya-Allah. Yang mu'tabarnya dalam kitab-kitab tajwid kebanyakan menyebutkan tiga pendapat itu. Satunya 28, keduanya 29 dan ketiganya 31. Okey. Yang 28 yang basic lah. Alif, ba, ta, tha, jim, ha, dan alif tu adalah hamzah. Alif tu adalah hamzah, hamzah yang menerima baris a, i, u, dan tak dimasukkan alif maddiyah, alif mad. Okey, yang 28 macam semua pilih alif 28 huruf. Dan yang 29 betul Haji Bashir sebut tadi, 29 mana datangnya 29 satu lagi tambah, iaitulah alif itu tak disamakan dengan hamzah. Alif tak disamakan dengan hamzah. Sebab apa? Sebab apa alif itu tak disamakan dengan hamzah? Saya cuba saya tulis di sini. Sebab okey, cuba kita tengok perkataan as-sama. As-sama. Okey, cuba kita perkenalkan satu persatu huruf di depan kita. Ini huruf apa? Yang pertama? Tak alif kan. Betul-betul. Tengok alif patut itu hamzah kan. Dia mesti atas dia mesti letak satu huruf hamzah kat atas. Sebetulnya. Tak. As-sama ni dia tak ada hamzah, dia ada kepala sad kecil. Alif lam. Ni Alif malam lam. ni malam ni kita nak kenal huruf satu-satu. Sebut satu-satu. Ini huruf apa? Kita patah balik kelas awal. Ni huruf apa ni? Perkataan Hamzah as-sam. wasal. Bagus, Masya Allah. Nasib baik nama sama dengan saya. Ini bukan alif. Dan ini bukan hamzah. Kita kena sebut hamzatul wasli. Okey. Selepasnya, huruf yang kedua ni? Lam. Huruf yang ketiga? Sin. Huruf yang keempat? Mim. Dan huruf yang kelima? Alif. Tak berani nak sebut ni hamzah wasal. Alif. Alif. Huruf yang kelima ni alif. Dan huruf yang keenam? Hamzah. Hamzah. Okey. Jadi Masya Allah semua kenal huruf Okey, kita tengok satu lagi perkataan kita ambil az-zakah lah. Az-zakah yang sorry. Bukan az-zakah. Az-zakah dia tak nampak sangat. Kita ambil al-mu'minu, panjang sangat. Al-haq. Nakkan huruf waw. Nakkan huruf waw ataupun kita ambil amin lah. Amin Amin. Mudah. Okey. Ini huruf apa?
Alif. Alif Hmm. Hamzah wasal ya tak? Alif Ustaz. Alif. Alif. Alif mad Alif maddi Alif Hmm. maddi sebab dia ni mad apa tu mad lazim kalimah musaqqal. Okey, min ni mim. Ini Mim. Ya. Itu ya. ini ya apa ni? Ya. Kenapa? Amin. Ya amin tu. Ya hidup ke, ya mati ke, ya mat ke, ya biasa ke, ya special ke, ya apa? Amin. Lin. Ya apa? Yamat, Ustaz. Ya mat kan? Ya mat ni, ya mat lepas ada ya tu nun lah. Okey, saya nak nyatakan di sini kenapa 29 ini dia pilih alif saja, dia tak pilih waw dan ya, huruf mat. Sebab huruf ya pada huruf mat ini dia akan sebut ya juga, dia tak sebut nama lain. Sebab itu ya tak boleh ditambahkan dalam 28 29 tadi. Alif je ditambahkan. Sebab itu kita sendiri pun kalau kita nak perkenalkan huruf macam tadilah. Bila ada alif mat kita sebut alif. Kita tak sebut hamzah. Bila hamzah kita sebut betul-betul hamzah, kita sebut pun alif. Sebab itu dalam pendapat yang mengatakan huruf hijaiyah ini 29, dia kata alif maddiyah lain, hamzah tu lain. Dan alif maddiyah tak menerima baris, tidak ada baris atas, baris bawah, baris depan, baris mati, dan huruf hamzah menerima baris. Itu perbezaan dari segi kenapa hamzah dengan alif itu lain ataupun tak benda yang sama. Tetapi kenapa dalam 29 itu tak dikira ya dan tak dikira waw? Sebab macam tadilah. Dalam kita nak perkenalkan ya, walaupun ya maddiyah tetap kita akan sebut ya juga. Dia tak ada nama lain. Macam hamzah lain nama dia. Alif lain. Okay, sebab itu 29 adanya tambahan alif tu lain, alif maddiyah tu lain, alif mad lain dan hamzah tu lain. Sebab itu daripada 28 menjadi 29. Pendapat yang ketiga yang mengatakan huruf hijaiyah adanya 31, iaitulah, okey, siapa boleh tambah? Matang mana 31? Tadi 29 pun dah susah nak cari. Ini nak tambah lagi. Tambah huruf apa lagi ni jadi 31 ni? Siapa tahu? Tambah ga ke, tambah ca, nya ke? Siapa tahu 31 tak nak tambah huruf apa lagi? Tak ada siapa nak mencuba. Okey, untuk nak melakukan adil, tadi kita tercari-cari huruf ya mana, waw mad mana, waw maddiyah mana, ya maddiyah mana. Kan? Alif maddiyah dah ada dalam 29. Jadi pendapat yang ketiga ni dia tak nak gaduh-gaduh. Dia kata okey, kita kira huruf yang basicnya 28 dan kita tambah pula 3 lagi huruf mad. Alif, waw, ya, maddiyah itu tak dimasukkan dalam huruf hijaiyah, cuma dikira termasuknya dalam bahasan hukum-hukum tajwid. Alif, waw, ya, maddiyah. Alif, waw, ya, huruf mad itu campur 28. 28 campur 3 jadi 31. Kenapa boleh kira asing pula? Soalan kan? Kenapa tadi 29 tak nak kira waw dengan ya? Kita kira alif saja. Kenapa yang 31 boleh kira? Ya, boleh kira sebab nanti dalam makhraj huruf alif, waw, ya, dia ada tempat keluarnya khusus. Dia tak tumpang-tumpang huruf halkum ke, huruf lidah ke, huruf keluar daripada bibir mulut ke, tidak. Dia ada tempat keluarnya khusus. Sebab itu memang 31 boleh dikira juga 3 huruf mad itu termasuk dalam huruf hijaiyah. Jadi insya-Allah saya harap 3 bilangan ini semua betul belaka. Jadi kalau orang kata huruf hijaiyah ada 28, okey, kita dah boleh explain macam mana 28 itu. Apa yang tak termasuk dalam 28 itu kita dah boleh terangkan dah kepada orang bahawasanya alif, waw, ya dan huruf alif itu tak dikira huruf mad. Maka 28 lah. Tapi kalau orang kata pendapat 29 macam mana boleh jadi? Okey, kita boleh kira dah. Kita boleh terangkan hamzah dengan alif diasingkan. Maknanya hamzah tu huruf yang menerima baris dan alif bata. Kita mula dengan alif bata. Alif tu sebenarnya alif untuk huruf mad sahaja.
Lepas tu orang tanya pula kenapa waw ya tak masuk dalam 29? Kita tunjuk contoh tadi. As-sama, hamzah tu kita kira hamzah, alif tu kita sebut alif. Tapi huruf ya mad dengan huruf wa mad kita tak boleh kira. Kita akan sebut betul-betul dengan namanya waw dan ya. Sebab itu tak boleh nak tambah lebih daripada 29. Tapi kalau orang kata ya ada pendapat 31, kita boleh terangkan 28 campur 3 huruf mad, maka jadilah 31. Okey. Okey, itu pun ilmu juga sebab kita akan bahas satu persatu semua huruf yang ada dalam Al-Quranul Karim. Sebab itu Masya Allah, ilmu Al-Quran ini teramat luas barakahnya dan pahalanya. Sebab apa? Setiap huruf yang kita duduk cari-cari, yang kita duduk susah payah nak kenal ini, setiap huruf inilah Allah Subhanahu Wa Taala akan kira. Allah Subhanahu Wa Taala akan beri ganjaran dan balasan. Nak kata murahnya, nak kata besarnya kelebihan membaca Al-Quran sampai huruf-huruf yang terselit ataupun huruf-huruf yang tak nampak, susah kita nak bahaskan, susah kita nak terangkan, itu pun ada nilainya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap huruf yang kita sebut, yang keluar dari mulut kita, dari bacaan kita, akan diberi 10 ganjaran. Cuba kita kira, cuba bayangkan, Masya Allah, sebanyak-banyak itu, sebesar-besar itu dan seganda-ganda itulah kelebihan Al-Quran Al-Karim. Dan bersyukurlah Allah Subhanahu Wa Taala letakkan sementara ini kita antara orang yang banyak jugalah masa kita berikan untuk Al-Quran, dan senantiasa terus kita minta doa Allah Subhanahu Wa Taala istiqamah dan lanjutkan sampai ke hujung usia kita sibuk dengan Al-Quran, sebab sangat-sangat besar pahala dan ganjarannya. Sampai begitu sekali huruf-hurufnya nak dikira satu persatu pun kita pun susah nak kenal huruf itu. Tapi setiap huruf yang kita baca, yang kita lafazkan, 10 ganjaran dan boleh digandakan lebih daripada itu lagi. Subhanallah. Okey. Makharijul huruf. Makharijul huruf, kenapa pentingnya? Seperti mana saya sebut tadi. Ada soalan. Ustaz, huruf ta marbutah tu macam mana? Okey, huruf ta marbutah. Macam mana? Siapa boleh jawab huruf ta marbutah? Macam menarik pula soalan ni. Ta marbutah, ta bulat. Ta marbutah ini mana datangnya? Ta bulat ni. Ta bulat ini tak boleh tak kita masukkan, jadikan 32 pula malam ni. Tadi kita paling banyak 31 kan? Jadi ta marbutah ni belum masuk lagi ni. Boleh tak kita tambah malam ni jadi paling banyaknya 32 huruf. Alif, ba, ta, tha, jim, ha, kha, da, dha sampai ya, lepas tu ta marbutah. Ta marbutah sebelum wassalam. Siapa tahu jawapan ni? Boleh bantu saya? Saya cuba, Ustaz. Okey, silakan. Masya Allah. Ta marbutah tu dah kira ha, Ustaz. Ada. Hadada. Di hujung kalimah. Okey, diwakafkan ke atasnya. Diwakafkan kalau berhenti. Sebab di hujung kalimah kalau tak berhenti dia tak jadi juga hadada. Diwakafkan, okey. Maknanya kalau tak berhenti ataupun dibacakannya, dia tetap ta lah. Kan? Betul lah. Tapi betul. Kalau tu dia tak jadi ta marbutah, dia jadi ta ajalah, ta. Ya. Dia tetap ta marbutah lah, ta marbutah. Ta marbutah waqfan wa waslan, berbeza bacaannya. Bila al-mauqufu alaiha, bila kita waqaf ke atasnya, di atas kalimah yang adanya ta marbutah, dan untuk maklumannya semua ta marbutah di akhir kalimah. Tak pernah wujudnya ta marbutah di tengah ataupun awal kalimah. Ta marbutah di akhir kalimah semata-mata. Jadi ta marbutah antara dua cara, dua halah, dua keadaan sahaja. Sama ada berhenti atas kalimah itu ataupun wasal. Bila kita berhenti, ta marbutah ditukar menjadi hak sakinah, hak mati. Dan bila diwasalkan, maknanya tak berhenti atas kalimah itu, ta marbutah tetap dengan ta marbutah, tapi dibacanya ta. Bukan kata bila kita wasal namanya ta marbutah ataupun tak dinamakan hak. Kita tak perlu nak pening-pening begitu.
kita tetap sebut ta marbutah juga, dibacanya ta, dibacanya huruf ta. Bila berhenti barulah dia bertukar menjadi huruf ha dada. Sebab Ustaz, saya nak itu, tanya Ustaz. okey. Saya nak tanya. Ini kebetulan mengenai nama saya lah. Nama saya. Hmm. Nah, nama saya kan Rahmat. Huh. Saya tu dalam Quran kadang-kadang Rahmat tu dia punya ejaan tu ta. Kadang-kadang Rahmat tu dia punya ta tu jadi ta marbuta. Okey, Apa sebabnya Ustaz? Okey, sekejap. Sebelum kita bahaskan nama Haji Rahmat malam ni, kita habiskan dulu soalan Hajar tadi. Boleh. Okey, kita habiskan dulu soalan Hajar dia tadi. Dia kata ta marbutah macam mana nak kira? Okey, kalau kita tengok mana-mana himpunan huruf hijaiyah, saya rasa tak pernah jumpa disebutkan secara berasingan tak marbutah itu. Kan? Macam alif, ba, ta, tha, jim, ha, kha, da, dhal, batu sebutnya ta marbutah. Tak ada. Ta marbutah itu dipanggil hala istithnaiyah, maknanya dimasukkan kemudian untuk memperkenalkan bila kalimah itu diakhiri dengan ta marbutah, maka kita bila wakaf, kita wakaf dengan ha. Dimasukkan kemudian dan diajarkan kemudian begitu. Maknanya huruf itu huruf antara huruf yang special datang kemudian lah. Jadi bila tengok kepada susunan itu, maknanya tak ini tak termasuk sebab dah wujud dua-dua keadaannya. Sama ada kita berhenti ataupun kita wasal, dah ada huruf yang mewakilinya masing-masing. Kalau kita wasal, ta terbuka. Ta maftuh ataupun tak terbuka, ta biasa itu adalah ta marbutah, sama. Dan apabila kita wakaf, yang mewakilinya itu huruf ha, ha dada. Jadi itulah yang tak dikira, tak termasuk dalam, tak dikira asing lah. Maknanya dah termasuk dalam kedua-dua huruf itu. Okey. Berkenaan dengan nama Haji Rahmat, saya pula nak kena tanya balik. Rahmat tu maknanya apa? Nama tuan. Maksudnya apa? Saya tanya baliklah. Selama ni mana nama Tuan Haji tu maknanya apa? Oh, maknanya Ha. maknanya rahmat lah. Okey, rahmat satu ke banyak? Rahmat satu lah. Okey, kalau rahmat satu, saya rasa kena tukar nama. Sebab saya tengok dalam skrin ni RAHA. Saya. Itu nama IC, nama IC. HA dah. HA. HA Rahmat. Okey, kalau baca dengan HA, maknanya dia kena jadi jamak tu, rahmat. Rahmat, rahmatun. Satu rahmat, rahamat, banyak rahmat. Banyak jamak muannas salim. Rahamat. Macam muslimatun. Jadi yang belakangnya ta lah, tabuka ya. Jadi kalau rahmat taknya mesti ta marbuta Ustaz. Kalau rahmatun lil alamin ta marbutah. Ta marbutah. Cuma saya faham soalan Haji Rahmat sebenarnya dalam Al-Quran macam kalimah jannah dengan jannat. Jannat. Betul. Ada betul, ta marbutah dan ada ta buka. Itu masing-masing dia ada makna dia. Kalau kita tengok dari segi makna dia, ada beza dari segi makna dia. Itu dia ada satu bab khas. Ta'ut ta'nis ditulis secara terbukanya. Memang dibahaskan dalam bab ulum Al-Quran, maka panjang pula kita nak cerita. Kan? Memang dia ada dari segi makna dia ada bezanya. Walaupun perkataan itu dibaca yang sama. Dibaca yang sama. Contohnya dalam akhir surah, tak silap saya dalam surah akhir Al-Waqi'ah, kita ambil secara mudah. Tengok akhir surah Al-Waqi'ah. Okey, ayat 89. Suratul Waqi'ah, siapa ada Quran di depan? Muka surat 537. 537 ayat 89. Farauhun wa raihanun wa jannat. Dia tak, kalau dia wa jannat, dia tak ada masalah. Dia memang jamak muannas salim, memang dia tak buka. Masalah ni ini bukan, ini satu je. Jannah tu satu je. Dan kita kenal memang perkataan jannah ni memang ta marbutah, ta simpul.
Tapi dalam surah ni wajannatu na'im, baca dengan pendek na, bukan panjang, Betul. tapi ta dia terbuka. Mm-mm. Ni dia ada bab khas dalam bab kenapa ta'ut ta'nits, ta yang menunjukkan perkataan ini betina ataupun muannas untuk perempuan kan. Tiba-tiba Betul. ta ini bukannya ta simpul, bukannya ta marbutah, ta terbuka. Mhm. Dia itu ada satu bahasan yang panjang. Boleh kita insya-Allah discuss ataupun kita boleh baca balik insya-Allah dalam bab yang insya-Allah ataupun dalam bahasannya insya-Allah. Okey. Jadi kesimpulannya nama rahmat memang sesuainya dengan ta terbuka kalau rahmat yang banyak. Kalau rahmah satu, itu memang ta tu ta simpul lah. Rahmatun, rahmah. Okey. Jadi bermakna kalau nama saya Rahmat tu Ra Ha Alif Mim Ta gitu. Mim alif ta, rahmat. Oh, Ra Ha Mim Alif Ta. Raha mim alif ta, ya. Baik kita ambil rahmat daripada rahmat satu kan. Lagi pula rahmat satu pun dia belum kalau betul-betul nakkan kepada Arab, maknanya sebutan itu salah tu. Rahmah, dia kena sebut rahmah. Kalau rahmah yang Ya. satu dalam bahasa Arab bila berhenti ta marbutah tu kena matikan dengan ha. Jadi nama tuan kena kena akhir dengan hash lah. Tapi dah kita ambil yang banyak, yang lagi bagus rahmat, maknanya banyak rahmat. Banyak rahmat insya-Allah. Yang tentang jannat tu Ustaz, yang jannat tu kan. Macam kadang-kadang dalam Quran tu dia punya makna tu ada kebun, kadang-kadang ada nama syurga kan Ustaz kan. Ya. Macam dekat surah Kahfi, maksudnya kebun kan. Ya. Jadi Okey, macam dari kita kalau bukan bahasa Arab, tak tahu bahasa Arab, kita tak tahulah. Kira macam waktu mula-mula saya baca, saya kan semua syurga je. Betul. Itu dari segi itu ikut siyaqul ayah, kedudukan ayat itu Konteks dia macam lah, konteks dia. ya, kedudukan ayat itu macam mana mungkin kita boleh ambil makna dari segitulah. Kalau ayat itu sedang membicara perkara-perkara yang tentang naimul jannah, syurga-syurga, tentang nikmat-nikmat syurga, maka itulah dimaksudkan. Apapun mungkinlah kita ambil kesimpulan di sini. Bila kita mengeluh, seolah-olah kita mengeluh lah, rasa macam rugi. Memang betul lah, ada perasaan itu satu perkara yang baik, sebab kita tak faham makna Al-Quran. Kita boleh tafsirkan dan kita boleh letakkan diri kita untuk kita nak seronok dan juga kita nak lebih semangat. Rahsianya, hikmahnya dan kebaikannya, kita antara orang yang perlu kepada membaca lagi dan belajar tafsir dan baca terjemahan. Maka Allah nakkan kita lebih lagi usaha dan lebih lagi pahala. Dan sebenarnya dia satu baik lagi kalau kita fikir secara sebaliknya, yang sebenarnya perkara ini menakutkan orang yang faham. Jadi termasuknya orang-orang Arab, orang-orang yang faham Arab, orang yang Melayu faham Arab. Mereka dah faham tapi mereka tetap tak betul-betul. Jadi orang yang kurang faham, mungkin alasan ringan sikit lah. Disebabkan kita lemah bahasa, kita tak berapa faham semua, maka hujah di akhirat nanti mungkin agak ringan sikit. Bab-bab yang tidak keutamaan itu mungkin diringankan, tapi bab yang fardu ain tak lepas juga. Walaupun kita tak tahu Arab, tetap kita kena belajar dengan sempurna. Tapi bagi orang yang dah tahu Arab mungkin agak berat sikit lah, sebab dia dah tahu semua, dia dah faham semua, tapi tetap dia tak betul-betul. Maka itu mungkin satu ujian yang lebih besar lah bagi orang yang faham, lebih faham daripada kita. Masya Allah. Baru sebut tajuk makharijul huruf. Nampak masa kita dah 10 lebih. Saya rasa kita buat soalan lah. Kita ada lagi 4-5 minit. Kita buat soalan dulu. Saya tinggalkan beberapa soalan untuk kita fikirkan bersama tentang bab makharijul huruf. Yang pertamanya, sebelum saya buka soalan kepada semua, yang pertamanya, kenapa perlu kita belajar makharijul huruf walaupun bab ini bab yang susah? Saya dah mulakan tadi. Kenapa? Jawapannya tadi saya dah jawab. Sebab kalau kita tak tahu dan kita tak mahir dan kita tak kenal
huruf ini keluarnya dari tepi lidah, huruf ni keluarnya dari tengah-tengah halkum, huruf ni keluar dari akhir halkum, pangkal halkum. Kalau betul-betul kita tak kenal, segala hukum tajwid yang lain pun dia akan ikut tak sempurna juga. Walaupun kita dah ingat betul-betul, kita dah pandai mak lazim kalimi musaqqal, harfi mukhaffaf dan mak apa lagi idgham mithlain saghir, mutaqaribain, mutajanisain, naqis, semua kita kenal semua. Tapi bab makharijul huruf kita ada lemah sikit. Sebenarnya kadang-kadang hukum yang kita dah pandai semua itu belum sempurna kalau kita belum mahir dan pandai ataupun faham betul-betul bab makharij ini. Jadi soalan ini sebenarnya memang membangkitkan semangat kita nak kena kenal serba sedikit dan nak kena usaha juga untuk faham makharijul huruf bersama insya-Allah. Yang penting kita cuba dan kita insya-Allah doakan Allah Subhanahu Wa Taala beri kefahaman untuk kita faham betul-betul nak membaca Al-Quran dan nak keluarkan setiap huruf Al-Quran ini daripada tempat keluarnya. Sampai masa insya-Allah kita dah tak bertukar lagi ha pedas kita jadi ha dada, kan? Hamzah a ni tak jadikan a, ataupun huruf ain tak jadikan a hamzah. Rabbil alamin. Huruf qaf kita tak jadikan lagi huruf kaf. Yang selalu kita ingat-ingatkan kan. Huruf ra tebal apa semua itu dalam bab sifatul huruf tak tipiskan lagi. Itu semuanya kepentingan untuk kita tahu betul-betul di mana tempat keluarnya setiap huruf itu. Hatta huruf mad sekalipun. Saya bagi contohlah huruf mad. Huruf mad kita anggap macam mudah kan. Sebab huruf mad tu kalau secara kasarnya kita tak nampak tempat keluarnya. Boleh tak? Nampak tak? Malam ni saya nak minta sebelum kita habis kelas, huruf mad, cuba bagi contoh di mana tempat keluarnya huruf mad. Alif waw ya. Mad. Di kerongkong Ustaz. Okey, macam mana? Cuba bagi contoh. Macam a, ya. Okey, saya bunyi a tu hamzah keluarnya di pangkal halkum. Ya, saya bunyi ya itu yang bergeraknya di tengah-tengah lidah. Ya. Kalau wa saya bunyinya, saya nampaknya wa bibir mulut ke depan. Bibir mulut yang bukan kelongkong ataupun jauf. Halkum. Kalau halkum itu huruf hamzah. Walaupun nampak mudah huruf mad kan, huruf mad. Dan huruf mad antara yang terbanyak sekali dalam bacaan kita. Mula bismillah pun dah ada mat asli, mat tabi'i, mat itu, mat ini, macam-macam mat. Semuanya ada kena mengena dengan huruf mad. Jadi kalau betul-betul kita tak kenal di mana tempat huruf mad itu keluar, ataupun kita tahu keluar macam Ustaz Haji Mustafa Abah kita, betul dia dah sebut kerongkong ataupun di al-jauf, huruf mad ketiga-tiga alif waw ya memang keluarnya di al-jauf, di rongga mulut. Kita dah tahu boleh sebut rongga mulut. Tapi kita tak boleh nak terangkan, mungkin antara kita tak boleh nak terangkan macam mana rongga mulut itu keluarnya huruf mad. Bila kita tak tahu sampai tahap itu, kadang-kadang mad kita pun jadi salah. Saya bagi contoh lah malam ni, nak bagi semangat, minggu depan tak ponteng Okey, contohnya mad kita pun boleh jadi salah. Antara bacaan yang salah madnya, kadang-kadang mad itu ditebalkan. Contohnya kita ambil idza jaa nasrullah. Okey, nampak tak? Ataupun yang mad itu ditipiskan. Huruf mad itu ditipiskan. Contohnya qala ma'azallah. Qala. Nampak macam tak kemas kan? Macam tak fasih lah, macam bukan Arab lah kan. Qalu tallahi. Kenapa ni? Apa yang berlaku sebenarnya ini? Dia berlaku di sini kelemahan, iaitulah huruf mad itu tak dikeluarkan di tempatnya yang betul dan tak diberi sifatnya yang sempurna. Okey, jadi saya terangkan balik.
Macam mana huruf mat kita nak kesan tempat keluarnya? Kita sebut tadi huruf mat itu al-jauf, rongga mulut. Di rongga mulut, mana rongga mulut? Maknanya ruang kosong yang dalam mulut kita. Ruang kosong yang dalam mulut kita ini bermula daripada pangkal lidah ataupun awal halkum ni sampai keluar di bibir mulut kita. Itu al-jauf. Itu kawasan rongga ataupun kawasan kosong yang dalam mulut. Di situlah yang keluarnya huruf mat. Macam mana kita nak kesan? Okey, cuba dengar betul-betul. Saya akan panjangkan dan kadar panjang 2 harakat, 4 harakat, 5 harakat, 6 harakat. Sepanjang yang saya tengah panjangkan itu, tempoh panjang, itulah berlakunya sedang keluarnya huruf mat. Bukan bermula daripada huruf yang sebelum huruf mat. Kan? Contohnya macam kita ambil amin tadi. Amin. Jangan kira min. Jangan kira mi. Mi tu tak kena mengena sebab mi tu huruf mim. Yang selain dari selepas pada mi tu yang berapa harakat tadi? Di sini ma'arif sukun saya ambil yang 6 harakat Amin. Okey, yang panjang ni. Sedang panjang ni itu yang sedang keluar dari rongga mulut. Itu makhrajnya. Jadi makhraj di sini boleh berlaku salah tak? Ya, boleh berlaku salah. Macam tadi. Idza jaa nasrullah. Apa salah di sini? Jaa mad apa? Mad wajib muttasil. Idza jaa nasrullah. Okey, saya dah panjang sampai 5 harakat. Apa yang salah pada bacaan saya? Idza jaa nasrullahi. Dia bukan gitu Ustaz, dia gitu. Haji Rahmat, Masya Allah, nampak kan? Jadi salah di sini mat ataupun huruf a di situ sepatutnya kena dia kena tipis. Kenapa tipis? Sebab huruf yang sebelumnya tipis ja, bukan jo. Tapi disebabkan kita dah salah daripada jo lagi. Ja tu kita sebut jo. Jadi huruf mat pun terikut salahnya. Oh, bukan a. Sepatutnya a. Idza jaa. Itu yang betul. Nampak tak? Jaa. Dia tipis. Jadi kalau kita dah mula dengan salah. Itu dah jadi salah. Mat pun jadi salah juga. Ini halusnya tajwid sampai tahap itu diambil kira, maka bila kita dah sampai tahap yang betul, insya-Allah kita akan seronok dan insya-Allah setiap yang betul itu ada ganjaran yang sebaik-baiknya insya-Allah. Sebab itu penting penting sangat-sangat. Kadang-kadang waktu Fatihah Ustaz, Fatihah maliki yaum. Sama. Sama juga. Semua itu dia ada kait. Selalunya orang akan tekankan ma tu tebal. Ma jangan tebalkan. Kan? Tapi sebenarnya dia ada lebih lagi halus. Selepas ma itu mengakibatkan kita tak betul-betul ma, tak betul-betul ma, kita pun dah rosakkan mak tabi'i yang ada selepasnya ma tu. Maliki. Sepatutnya bukan jadi itu dua salah dalam satu masa tu. Dua kekurangan dalam satu masa yang orang selalu ambil saman kita satu je. Sebenarnya dalam mat pun ada lagi salahnya. Jadi insya-Allah bila kita dah sampai tahap lebih menghalusi, insya-Allah lebih baiklah bacaan kita. Amin ya rabbal alamin insya-Allah. Okey, minta maaf malam ni agak panjang sikit dan belum lagi masuk sungguh lagi dalam bab makharijul huruf. Mudah-mudahan tuan-tuan dan puan-puan yang hadir bersemangat dan insya-Allah bolehlah patah balik, buka buku dan tengok-tengok bab makharijul huruf, buku-buku nota kita yang kita selalu tanda, baca balik untuk nak dapatkan semangat balik semula dan kita boleh faham sendiri dan insya-Allah sekiranya ada peluang untuk kita bertemu lagi minggu depan, kita bahas lebih halus lagi untuk kita faham bersama dan akhirnya yang kita harap sangat-sangat kita nak ubahkan Qur'ani tadi. Kita mula kelas kita dengan Qur'ani. Kita nak ubahkan dan kita nak majukan bacaan Quran diri kita masing-masing supaya tak kekal dengan level yang sama. Kita nak ke depan lagi, nak up lagi kemajuan kita dalam bacaan kita daripada kita kurang fasih menjadi seorang membaca fasih, daripada
sempurna, kita nak lebih sempurna lagi hukum-hukum Al-Quran dan juga hukum tajwid, insya-Allah. Sampai di sini saja. Insya-Allah kita bertemu lagi. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا برحمتك يا ارحم الراحمين. وصلى الله آمين. وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله والصحابه اجمعين. الحمد لله آمين. رب العالمين. تقبل الله منا منكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله wabarakatuh. Terima Ada kasih. Terima kasih Ustaz. Sama, masya-Allah. Haji Abdullah bersemangat ya. Best lah Ustaz malam ni. Masya-Allah. Betul Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dapat Terima tangkap. kasih. Macam saya tangkap ni Hanafi ni baju merah semua, logo merah. Okeylah, alhamdulillah, insya-Allah. Terima kasih semua. Dia bersemangat hari ni juga Ustaz. Ya, ya, betul, betul. Insya-Allah, semua semangat insya-Allah. Jazakallahu khair Ustaz. Iya, barakallahu fikum. Insya-Allah Tuan Haji Sak sekali. Kita jumpa lagi insya-Allah. Insya-Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi Kami jumpa lagi esok malam insya-Allah. Insya-Allah, kafi insya-Allah. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.